Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda kerana bersama kami. Hari cuti yang penuh dengan cahaya. Pastinya hari ini dimanfaatkan oleh semua, bukan sahaja untuk hari cuti tapi hari untuk keluarga Malaysia menyambut pesta cahaya. Jadi untuk seketika ini anda bersama saya Syuhaimi Muhammad untuk ruang bicara pada malam ini dengan tajuk yang akan kita bincangkan tak lari daripada menyebut mengenai perayaan Deepavali, iaitu bajet. Ya, ada kaitannya bajet 2022 membawa cahaya pemulihan dan juga kebangkitan. Jadi pada malam ini pastinya saya mengucapkan terima kasih kepada penaja pakaian saya, iaitu Rental Dolly by Us, Rental Bolly by Us. Jadi terima kasih kerana menaja pakaian saya untuk hari ini. Dan pasti juga saya tidak kesorangan kerana terdapat 3 ahli panel yang akan bersama saya pada hari ini. Jadi yang pertama, seorang yang saya cukup kagumi, ya, tak lain tak bukan ialah Datuk P. Kamalan Naden, bekas Timbalan Menteri Pendidikan dan juga kini merupakan anggota Jawatankuasa Kerja Pusat CWC MIC. Waalaikumsalam, sahabatku Suhaimi. Terima kasih Datuk kerana menerima lamaran kami di ruang bicara, walaupun sibuk dengan perayaan, sibuk menerima tetamu hari ini, tapi dapat meluangkan masa bersama ruang bicara pada malam ini. Dan pasti juga terima kasih dan selamat datang kepada Profesor Madya Dr. Kalavani Celapan yang merupakan pengarah Pusat Pemerkasaan Kompetensi Akademik Siswa Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia. Happy Deepavali. Happy Deepavali. Okey. Jadi kedua-duanya tak balik kampung sebab kampung dekat aja, Selangor dan juga di Kuala Lumpur. Jadi pasti untuk Datuk lah, untuk perayaan Deepavali kali ini pasti agak berbeza. Walaupun rentas negeri dah dibuka, tapi tetap ada perbezaannya. Bagaimana agaknya sambutan Deepavali? Sambutan secara was-was. Was-was, kenapa? Kerana walaupun pandemik ini di penghujung, tapi kita sudah bersedia untuk melangkaui satu zaman endemik. Kita harus berhati-hati. Memang rentas negeri dibenarkan, tetapi saya rasa kita jaga kita. Dan saya rasa kerajaan telah mengambil segala inisiatif untuk memastikan rakyat patuh kepada segala SOP dan bersama-sama kita memastikan masa depan kita, khususnya dengan pandemik COVID ini, kita dapat memenangi. Dah hampir menang, dah hampir menang, tapi ada sikit lagi perjalanan ini, dan kita kena bersiap sedia untuk menerima pandemik ini sebagai endemik. Dan apabila ia menjadi endemik, kita harus berhati-hati. Dan apa jua peranan kita, walaupun hari ini Deepavali kita sambut meriah. Di rumah saya pagi tadi ada sahabat-sahabat yang mengunjungi rumah saya, dan kita juga ambil sikap seperti biasa, social distance, tempat duduknya asing sikit, jauh-jauh sikit. QR code ada ditampal di rumah? QR code kena ada. Deepavali Open House. Tak ramai, saya ambil mungkin dalam setiap masa, every half an hour, 40 minit ada 10 orang. Lepas tu yang lain datang lagi. Saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang mematuhi SOP. Dan ini penting, kerana di rumah saya ibu dan ayah saya dah berusia. Ayah saya 86 tahun dan ibu saya 84. Sama dan dengan kedua ibu bapa saya, 86 dan 84. Syukur mereka masih sihat. Walaupun ada masalah orang-orang tua seperti biasa, tapi syukur kepada Tuhan dia masih sihat, dan kena jaga kesihatan mereka juga. So banyak tanggungjawab kita, tetapi kita ikut arahan kerajaan, SOP dipatuhi, kita jaga kita. Duit raya? Sekarang ni saya dah tak terima lagi duit raya. Zaman terima duit, memberi lebih daripada menerima. Tapi apabila kita memberi, kita beri dengan hati yang sangat gembira. Datin Shoba antara orang paling sibuk? Seperti biasalah, Dia pun bekerja, dia bukan suri rumah tangga, dia bekerja. So kena jaga hal ehwal kerja, hal ehwal urusan rumah pun kena jaga, kerana kita ada rumah sendiri, rumah ibu bapa. Pagi tadi memang sibuk, dan seperti biasa sambutan Deepavali bermula awal pagi. Ada yang buat sehari sebelum, tapi bagi kami awal pagi mula dengan sembahyang minyak, mandi minyak, lepas tu sembahyang bersama keluarga, lepas sarapan bersama, dan terima kunjungan daripada sahabat-sahabat. Lepas tu kita akan pergi ziarah sahabat keluarga yang terdekat. Tapi esok saya bicara untuk ziarah ke rumah Datuk. Boleh? Boleh. Dalam pukul 10, 10.30 pagi. Terbuka. Baik, saya balik kepada Dr. Kalvani. Bagaimana, apa juadah agaknya untuk Deepavali, Doktor? Juadah kita biasa, kalau sarapan memang kita ada tosai, idiapam. Kita ada vegetarian dan non-vegetarian. Biasanya ada kari dal, kambing dan ayam, tak tinggal ni. Tu adalah yang biasa kalau biasa makan tengah hari tu.
lauknya masih sama, mungkin dengan cara yang lain, ditambah dengan nasi biryani atau nasi minyak. Begitulah pergerakan dia. Biasanya malam tu dah macam kita kata tiffin. Biasa ada idli ke tosai balik. Dia itu adalah praktis biasa. Tapi sekarang ni ada jugalah perubahan cara masak kan. Macam saya rendang tak tinggal. Okey, rendang. Doktor masak sendiri? Masak sendiri. Wah. Saya memang masak sejak umur 15 tahun. Sampai sekarang itu tak tinggal kan. Kita masukkan dan kita cuba bawa cita rasa Malaysia. Macam saya ni, my first preference mungkin dulu belajar di asrama penuh kan. Makanan kegemaran memang masakan Melayu lah. Jadi kadang-kadang bila kita rasa cita rasa tu berubah dan bila ada kawan-kawan datang, ada yang kita boleh rasa bersama. Dan baru-baru ni saya pernah juga macam pusat pemaksaan kita banyak buat entrepreneur punya training. So saya kata saya ada satu grup ni dia nak buat rendang frozen. So saya kata saya ada 32 resepi rendang. Wow. 32 collection saya. Memang dengan 32. Jangan saya sendiri kalau ada pun satu dua je. Collection buka kedai. Jadi saya kata Malaysia ni sebenarnya kaya lah. Dengan kita punya nilai-nilai tradisi yang boleh dijadikan komersial hari ini untuk di arena dunia untuk membuat mendapatkan pendapatan, terutama ekspor ni kita kurang lihat. Sebagai sebuah negara yang multinational, multiracial, multi everything, kita ada banyak perkara yang kita perlu lihat, terutama dari segi makanan. Di mana food security sekarang menjadi satu perkara penting lah yang perlu diberi perhatian. SDG pun kita tengok ada UNDP. Jadi bagaimana orang muda kita patut bersama dengan generasi tua kita yang banyak kepakaran resepi-resepi menarik ni, patutnya tak ditinggalkan. Kita boleh menjadikan dia bahan komersial dan seterusnya melihat dunia merasa cita rasa Malaysia yang begitu enak. Nampak walaupun sebentar lalu dah ada business minded sebenarnya. Suhaimi, mungkin ini yang diilhamkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri, keluarga Malaysia. Bertemakan keluarga Malaysia. Inilah dia. Semua kita ni di Malaysia ni dah sama sebahati dengan pelbagai kaum. Saya dulu masa bila kecil-kecil dulu, di antara masa yang saya tunggu bila sampai Deepawali lepas sembahyang semua, juadah-juadah Deepawali ni saya bawa kepada jiran-jiran saya. Rugi saya tak jadi jiran Datuk. Mereka semua menunggu dan rumah kita terbuka, semua datang, tak kira Melayu, tak kira Cina, datang ambil rasa sama-sama. Kita pergi rumah dia raya, raya puasa, tahun baru Cina, Christmas, Deepawali sekarang macam satu Malaysia sambut. Betul. Raya puasa kita yang balik kampung. Raya Deepawali yang kaum Melayu pula balik kampung. Dia ni pelbagai kaum. Dan inilah yang diilhamkan, yang dimasyhurkan oleh Perdana Menteri kita, keluarga Malaysia. Saya megah, saya kagum. Dan saya rasa resepi kejayaan Malaysia ni ada pada tema keluarga Malaysia. Jadi itu sepintas lalulah, dan secara tak langsung dalam tempoh berapa minit kita bersiaran ni, saya juga teringat rakan-rakan jiran saya, santri Patmanaden, malah berapa lain. Ketika di Deepawali, mereka akan datang hantar kandy. Jadi bermain di mata. Itu kenangan masa kecil. Tak tahu ke mana mereka menghilang, tapi nama mereka masih lagi lekat di hati. Baik, selain kita melihatlah kemeriahan sambutan di Deepawali, kita ada tugas juga di sini, kerana kita ingin melihat bagaimana bajet yang dibentangkan baru-baru ini yang diperuntukkan kepada masyarakat India. Kemudian dahulunya 4 tahun yang lepas, dengan blueprint pembangunan masyarakat India, ia memerlukan satu penilaian semula untuk dilihat, kerana dah 4 tahun ditinggalkan. Walaupun bajet tahunan itu ada diperuntukkan, tapi ia juga perlu diberikan perhatian kerana ia memberi selang masa untuk melihat kembali usaha pembangunan kepada masyarakat suatu kaum di negara kita berdasarkan konteks keluarga Malaysia. Jadi sepintas lalu untuk Datuk terlebih dahulu, bagaimana agaknya Datuk menyambut pembentangan bajet baru-baru ini? Kalau dulu Datuk sendiri berada sebahagian daripada barisan kabinet, tapi sekarang di MIC sebagai anggota jawatankuasa kerja pusat, tapi suara Datuk masih diperlukan untuk memberikan komen tentang pembangunan khususnya untuk masyarakat India, Datuk. Saya rasa apabila kita minta pandangan rakyat kaum India khususnya, mereka ada pelbagai pendapat. Ada yang tidak rasa tidak cukup. Ada yang rasa
cukup tapi boleh ditambah baik. Saya daripada kategori cukup tapi boleh ditambah baik kerana ada ruang-ruang. Harapan masyarakat kaum India ni, dia beberapa aspek ini sangat penting ya. Hal ehwal pendidikan. Sangat penting. Yang kedua dari aspek budaya dan juga aspek sosioekonomi. Contoh ya, peruntukan diberi untuk penambahbaikan penyelenggaraan sekolah-sekolah rendah. 120 juta diagihkan untuk SJKT dan SJKC. Tetapi perinciannya tidak ada. Kalau ada, biasanya dalam saya, apabila saya menjadi Timbalan Menteri, kita ada pengagihan 50 juta untuk SJKT, 50 juta untuk SJKC. Tetapi apabila dibuat sekali 120 juta ni dan dibahagikan berdasarkan kepada bilangan sekolah. Dia apabila kementerian mencadangkan, dia ikut purata. Contoh, kalau 527 sekolah Tamil, SJKC-nya 1,200, maka dia akan buat purata. Dan purata ini tak cukup. Kerana harus kita ambil maklum ya, Suami, bahawa kebanyakan sekolah-sekolah Tamil ini di ladang. Apabila berlaku satu perubahan industrial, banyak kawasan-kawasan ladang ini ditukar menjadi kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan perumahan, penduduk-penduduk di ladang berhijrah ke bandar. Sekolah-sekolah tak dapat berhijrah ke bandar. Sekolah-sekolah di sana. Di antara faktor yang harus diberi penekanan ialah pelan relokasi sekolah. Kerajaan Barisan Nasional semasa itu telah pun melaksanakan pelbagai perancangan. Dan semasa saya menjadi Timbalan Menteri, kita telah pun membuat beberapa relokasi. Tetapi sejak 2018 tidak dilakukan sama sekali. So, bila peruntukan ni tak cukup, maka proses untuk relokasi sekolah ni tak dapat dilaksanakan seperti perancangan. Itu bagi saya satu kekangan, satu masalah yang saya nampak. Memang rata-rata mereka kata 100 juta untuk sosioekonomi, satu lagi untuk usahawan dan sebagainya. Tetapi kita juga harus ambil maklum, contoh apabila Menteri Keuangan membuat pengumuman bantuan awal persekolahan, 3 juta pelajar mungkin menikmatinya dengan bayaran RM150. Ramai pelajar-pelajar kaum India juga akan menerima. Bantuan sarana hidup, ramai majoriti kaum India, hampir semua akan menerima. Maka kita tidak boleh mengatakan hanya dapat untuk naik taraf sekolah, untuk sosioekonomi, untuk usahawan. Tidak. Secara purata, masyarakat India akan menerima segala kebaikan dalam urusan bajet ini. Tetapi bagi saya, secara peribadi, saya rasa ada banyak lagi perkara-perkara yang mungkin terlepas pandang, yang harus diambil maklum dan cuba dapat memberi peruntukan tambahan dalam masa yang terdekat. Tidak mustahil dalam bajet ini kita akan memberikan satu lagi peruntukan rangsangan-rangsangan ya kepada mungkin akan diberikan, tapi itu kita tak tahu. Dan saya beralih kepada doktor sendiri sebagai seorang tenaga pengajar, seorang pensyarah. Mungkin doktor juga menilai ya dari segi pembintangan bajet tempoh hari bermula pada pukul 4 sehinggalah pukul 6 sebagai seorang pensyarah, melihat, mendengar, mengamati dan memahami segala isi dalam kandungan yang dibentangkan itu. Kalaulah sebagai seorang pensyarah menilai itu sebagai satu subjek peperiksaan yang perlu diberikan pemarkahan, khusus dalam subjek itu dikategorikan ada untuk masyarakat India, berapa grade markah yang doktor sendiri akan berikan? A+, B+, B, D untuk masyarakat India itu sendiri? Dalam bajet yang amount yang dialokatkan. Okey, bagi saya sebagai seorang pendidik selama 26 tahun sekarang, grade tidak menentukan kejayaan. Ataupun kita pernah melihat ramai A student yang tidak menjadi tenaga kerja ataupun tidak berjaya dalam hidup. Jadi grading ni sebenarnya adalah satu perkara yang atas paper, on paper kan, atas kertas. Bagi saya ini adalah satu soalan cepu emas lah. Cepu emas ya. Kalau kita senaraikan semua kehendak masyarakat, senarainya terlalu panjang. Dan apa yang saya lihat dan saya teliti daripada bajet tahun ni, saya sangat respect the budget. Cara dia dibentangkan itu sendiri adalah sangat jelas dan memberi guidance kepada rakyat yang celik. Kalau rakyat kita celik, dia boleh lihat bukan 145 juta seperti yang Datuk kata tadi. Dia
itu hanya alokasi mengikut kaum. Sebab itu kita nak lihat ni setiap masalah tertentu yang kita nak lihat dengan bajet tersebut. Malah bila kita lihat bajet secara purata dari aspek-aspek berlainan, dari segala sudut, banyak lagi kaum India akan dapat. Tetapi kita kena berusaha. Betul. Itu kata kuncinya. Ya, kita kena menyediakan kertas kerja yang boleh membuka ruang untuk kerajaan memberi dana pada kita daripada alokasi yang lain itu. Ya, kerana alokasinya adalah mungkin berada di Kementerian Pembangunan Usahawan, mungkin ada sedikit di sana, di sini. Dan jadi itu yang perlu diperhatikan dan itu memerlukan usaha bukan saja untuk masyarakat India tapi juga semua kaum. Baik, Datuk dan Doktor, selain Datuk dan Doktor bersama saya di studio, di talian Skype juga saya ada mempunyai seorang tetamu, iaitu Datuk Dr. A.T. Kumararajah yang merupakan Setiausaha Agung Gabungan Dewan Penjagaan dan Perindustrian India Malaysia, MAICCI. Jadi Datuk, selamat Hari Deepawali, Datuk. Selamat Hari Deepawali semua ini. Ya, terima kasih Datuk kerana berkesempatan juga bersama kami di ruang bicara. Ya, walaupun sibuk melayani tetamu mungkin pada ketika ini, tapi Datuk sempat bersama kami. Jadi Datuk, kita sekarang sedang bercakap mengenai bajet dan mungkin Datuk boleh menjelitkan jugalah dari segi pengalaman Datuk, ya, melihat dari segi sambutan Deepawali tempoh hari, bagaimana agaknya dari segi soal harga penglibatan masyarakat India sendiri, adakah mereka merungut tentang harga-harga barang, dan sekarang selepas pembentangan bajet, boleh dikaitkan Datuk? Silakan. Saya rasa kalau kita ambil pandangan masyarakat India khususlah untuk Deepawali kali ini, saya rasa memang dia orang bersyukurlah. Sebab kalau kita bandingkan kepada tahun 2020 tahun lalu, mungkin Deepawali di bawah beberapa MCO. Masa ni Deepawali memang kita boleh berayakan secukup-cukupnya, saya rasa dekat 100%, walaupun dengan adalah SOP yang berpatutan dan juga semua SOP yang berpatutan juga kalau kita tengok dekat Little India, bukan saja Tengku Kelana, dekat Klang, dekat Brickfields di Kuala Lumpur ni, dan juga di negeri-negeri lain, saya rasa kerayaan dan kemeriahan tu memang ada. Semua berpatutan kepada SOP. Dan saya rasa kalau kita tengok dari segi bajet, saya rasa keperluan masyarakat bukan saja kepada khusus kaum India, tapi keperluan masyarakat Malaysia saja telah ditepati, walaupun bukan mencukupi kepada semua orang, tapi saya rasa dia memang satu bajet yang munasabah dan telah mengambil kira semua aspirasi, impian dan juga keperluan merata-rata, bukan saja dari segi fizikal tapi juga dari segi keperluan peniaga, daripada individu yang bujang, yang orang kurang upaya dan sebagainya. Saya rasa satu bajet yang memang kerajaan pun telah mengambil satu langkah pertama untuk mewujudkan satu ekonomi yang berdaya tahan dan juga berbagai dan juga mempunyai impak yang lebih tinggi. Sebab yang bajet 2022 boleh dikatakan bab pertama kepada rancangan Malaysia ke-12. Dan saya rasa kerajaan telah mengambil satu langkah yang tepat. Okey, jadi kita akan kembali bersama Datuk dan juga kita akan bersama Doktor dan juga Datuk P. Kamalaradhan untuk melihat lagi perjalanan mengenai bajet dan juga pastinya tentang blueprint pembangunan masyarakat India yang saya nyatakan pada peringkat awal tadi dah 4 tahun berlalu dan ia perlu satu penilaian semula. Jadi untuk seketika ini saya ingin mengambil masa untuk makan meruku yang disediakan ada dekat hujung sana. Jadi bagi saudara jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kembali bersama Ruang Bicara khas Deepawali, anda bersama saya Syuhaimi Muhammad dan masih lagi kekal dengan 3 ahli panel yang bersama saya di studio pada ketika ini, dan satu daripadanya adalah melalui talian Skype, iaitu Datuk Dr. A.T. Kumararajah. Jadi kita kembali semang-semang raya ini, selain kesempatan untuk makan meruku, idli dan sebagainya, kita ingin melihatlah soal pembangunan masyarakat India. Jadi saya kembali kepada Datuk P. Kamalaradhan. Pada 2004 saya pernah mengutarakan soalan ini juga pada satu program yang lain, di platform yang lain, di latar masa yang berlainan. 2004 The Truth pernah Datuk hasilkan dan disiarkan di RTM. Itu 2004, dah berapa tahun. Kalau kini Datuk diberi peluang untuk menerbitkan satu dokumentari lagi berkaitan The Truth untuk masyarakat India, apa yang akan Datuk paparkan?
Lebih banyak lagi. Okey. Kalau nak berbanding 2004 masa itu saya diberi keamanah oleh Menteri Penerangan pada masa itu untuk mengeluarkan satu dokumentari khas kejayaan kaum India spesifik dari semua industri, pendidikan, keusahawanan dan sebagainya. Dan saya dengan kerjasama RTM kita mengeluarkan episod dokumentari ini dengan jayanya. Dan sekiranya diberi peluang sekali lagi, masa itu saya rasa saya buat dalam 8 hingga 10 episod. Tapi saya rasa kalau kali ini mungkin boleh buat setiap minggu satu episod. Kerana mereka yang berjaya dalam bidang masing-masing ni luar biasa. Dan kita harus, bagi saya kita harus membawa kejayaan ini kepada mata dunia, kepada orang ramai di Malaysia. Kerana seringkali biasanya kita dalam laman media sosial dan sebagainya, kita hanya berbisik atau berbincang tentang kegagalan. Dan apabila orang berbicara pasal kegagalan, mereka rasa suka. Tetapi apa yang harus dibicarakan ialah kejayaan. Banyak kejayaan. Kejayaan luar biasa. Kejayaan yang dapat bukan saja mendapat pujian negara kita, malah satu dunia. Kejayaan cikgu-cikgu kita, kejayaan anak murid kita, pelajar-pelajar SJKT yang memenangi pelbagai kejayaan dalam bidang sains dan inovasi di negara-negara lain. Ini semua satu kejayaan luar biasa yang telah diwujudkan oleh sistem pendidikan kita. Ada kekurangan yang boleh ditambah baik, tetapi rata-rata saya rasa sistem pendidikan kita dapat mewujudkan mereka-mereka yang cukup baik dalam segi profesional mereka. Tapi saya memang masa tu saya memang cukup berpuas hati lah kerana the outcome memang satu yang saya sentiasa very green in my memory. Okey, Datuk Dr. Kumara Raja di talian Skype. Datuk P. Kamaluddin telah menyatakan bahawa banyak cerita-cerita kejayaan sebenarnya untuk masyarakat ataupun untuk kaum India ini. Tapi dalam tempoh pandemik ini kita banyak mendengar cerita kegagalan, bukan saja untuk kaum India tapi juga untuk bangsa-bangsa, untuk kaum-kaum lain. Jadi bagaimana agaknya Datuk melihat cerita-cerita kejayaan dan cerita-cerita kegagalan kaum India sendiri, dan juga kita nak terus melangkah kepada cerita dalam blueprint masyarakat India, kerana di dalam itu bergantung banyak kepada strategi-strategi yang telah pun digariskan. Bagaimana dari segi pengamatan, pemerhatian Datuk sendiri? Suami, daripada pandangan saya macam saudara Datuk Kamaluddin katakan tadi, saya rasa kita bukan saja kena perlukan kepada apa yang mungkin kekurangan ataupun aspirasi kaum India yang mungkin tidak ditepati sejauh ini, tapi boleh tak kita bercakap tentang naratif yang baru, sebab kaum India di negara kita selepas merdeka dalam 60 lebih tahun ni telah berjaya dalam beberapa bidang. Kalau kita ambil bidang keusahawanan, 20 tahun sebelum ni memang tak ada kaum India yang berkaitan secara besar-besaran di dalam bidang keusahawanan. Tapi sekarang kalau kita nak ambil dalam masa 5 tahun, angka tu dah melonjak lebih 3,5 kali ganda. Bukan saja dalam masa pandemik. Kalau kita ambil, ada juga banyak contoh yang mungkin kita boleh katakan menjadi benchmark kepada apa yang kaum India sekarang buat. Kalau kita ambil daripada segi perniagaan yang sedang berlaku di atas talian, digital economy yang selalu kita bangkitkan hal ni, 12,500 syarikat baru telah ditubuhkan oleh usahawan-usahawan kaum India di dalam dan berdaftar di dalam MDEC hanya pada 20 bulan masa pandemik ni. Dan itu mungkin satu kejayaan yang boleh dikatakan dibanggakan oleh kita, sebab kalau kita balik-balik kepada Pesta Cahaya di Pawali ni, tahun lalu, tahun 2020, kita memang tak ada pesta-pesta yang besar, yang penjualan-penjualan yang besar, yang selalunya kita biasa orang Kuala Lumpur pergi kepada Bukit Jalil ataupun sebegitu tempat. Tapi kebanyakan expo tu telah dilanjutkan atas talian, dan itu merupakan satu kejayaan yang besar di mana usahawan telah pivot kepada rangka baru dan modal perniagaan yang boleh dikatakan luar biasa, tapi cara bukan saja dengan kesungguhan kerajaan, tapi juga malah kesungguhan peribadi mereka tu. Mereka telah berlonjak kepada ekonomi baru, dan saya rasa itu mungkin satu indikator di mana keperluan kaum bukan sekarang berasas kepada kaum lagi, tapi
itu mungkin berasaskan masyarakat India dan keluarga Malaysia yang sekarang telah diutarakan oleh Perdana Menteri dan juga kerajaan bawah masa ini. Dr. Kalvani, mungkin ada tambahan? Okay, dari segi kejayaan, bila kita lihat kejayaan kaum India, memang banyak kejayaan. Tetapi apa yang kita lihat, kejayaan itu tidak dirasai bersama mungkin daripada masyarakat India. Keterbukaan dia untuk sharing dan bagaimana kejayaan ini sebenarnya dicapai. Okay. Itu adalah satu perkara yang paling penting, terutama dari segi pendidikan. Bila kita membawa aspek-aspek kejayaan pendidikan ni, ramai yang berasa kita tidak mendapat peluang, meritokrasi dan sebagainya. Adakah itu benar? Apa yang sebenarnya patut dilakukan oleh anak-anak dari masyarakat kaum India ini untuk memastikan mereka boleh mendapat peluang-peluang pekerjaan ada di pendidikan dan pekerjaan yang ada di negara kita? Apa yang saya rasa mereka kurang pendedahan. Jadi peranan kita di negara ni dari golongan yang berjaya ni, di mana, bagaimana kita boleh mencapai mereka yang memerlukan ni, bagaimana kita berkongsi kejayaan kita dengan lebih telus, lebih terbuka, menjadikan dia praktikal. Dia rasa saya pun boleh berjaya. Biasanya dia rasa macam satu magic. Adakah perkara ni boleh saya capai dengan keadaan saya yang berada mungkin di luar bandar dan tidak mempunyai kemudahan, dan bagaimana saya ingin menjadi seperti mereka yang saya lihat mungkin di kaca TV, di media sosial mengatakan berjaya sebagai seorang usahawan, berjaya sebagai seorang profesional dan sebagainya. Jadi macam apa yang Datuk kata tadi, sharing yang dokumentari yang Datuk buat 2004 dulu menunjukkan kejayaan seseorang tu dari step by step, melangkah demi langkah, memberikan pendedahan yang sebenarnya dari kampung, dari estate, bagaimana mereka menjadi seorang profesional. Ini akan memberi kekuatan kepada masyarakat. Saya rasa sharing seperti ini perlu diperluaskan. Dan saya lihat baru-baru ni, terutama dalam masa pandemik 20 bulan ni, banyak TV-TV di YouTube yang mula membawa sharing seperti ini. Ini adalah satu lagi kejayaan dalam industri media dan perfilman, saya percaya, yang lebih dekat kepada masyarakat India. Kerana TV-TV seperti ini dia membawa message tu dalam bahasa Tamil yang boleh dipahami oleh datuk, nenek, mak, bapa dan anak-anak dalam keluarga. Dan satu gap yang saya biasa lihat dalam keluarga India sekarang adalah pemahaman generasi tua terhadap cara kerja kita di negara ni dengan generasi muda. Bila anak dia balik memberitahu sesuatu, dia kurang mendapat kepercayaan, terutama dalam golongan nenek dan datuk. Dia akan kata, oh, ni tak mungkin berlaku, tak ada macam ni, tak boleh, ni mungkin kamu tak akan berjaya. Jadi perkara seperti ini saya rasa amat penting untuk difahami. Merentas generasi sekarang, Malaysia sudah berubah. Kita ada inklusif, kita menjadi satu komuniti Malaysia yang perlu saling bantu-membantu dan melihat aspek-aspek peluang ni dengan cara baru. Bila saya masuk sekolah, apa yang saya perlu sediakan diri saya? Bila saya masuk ke universiti, apa saya perlu sediakan diri? Ini sangat penting. Saya rasa itu ada satu gap yang besar, dan saya sebagai seorang pendidik, bila saya berada di dalam komuniti, dalam hadir dalam NGOs and community meeting dan sebagainya, bila saya mendengar, saya rasa gap tu besar. Jadi ini satu masalah yang boleh diangkat sebagai satu masalah yang cukup besar, serius, yang perlu juga ditangani. Saya tahu Datuk banyak menulis nota, tapi simpan dulu, kita boleh concludekan. Sebab saya nak berbalik kepada Datuk Dr. Kumara Rajah dulu. Datuk, ini masih lagi berkaitan dengan bajet. Kita melihat peruntukan-peruntukan diberikan oleh pihak kerajaan untuk usahawan, dan saya yakin untuk Gabungan Dewan Penjagaan dan Perindustrian India Malaysia sendiri menyambut baiklah seperti mana yang Datuk nyatakan pada peringkat awal tadi. Tapi kita juga perlu, seperti mana Dewan Penjagaan dan Perindustrian India Malaysia, di bawahnya terdapat banyak ahli, dan ada di kalangan usahawan-usahawan ini yang telah berjaya. Jadi bagaimana agaknya usahawan-usahawan masyarakat India ini memberikan kembali apa yang diperolehi itu kepada rakyat, kepada kaum India itu sendiri? Apa yang telah pun dijalankan, Datuk?
Kalau kita tengok daripada segi apa yang telah dilakukan oleh khususnya usahawan kepada masyarakat, kalau kita tengok daripada segi CSR dulu istilah ini pun tiada dalam modal perniagaan mereka sebab kebanyakan tu masih bercuba, masih awal dalam kegiatan keusahawanan mereka, tapi sekarang ada banyak yang telah berjaya. Dan kalau kita tengok daripada segi memberi balik kepada masyarakat dan juga kepada negara, saya rasa banyak telah dilakukan, bukan saja daripada segi individu tapi juga daripada segi institusi. Ada juga banyak yang telah dilakukan, beberapa NGO yang mungkin akan memberi balik kepada segi pembangunan sosioekonomi ataupun daripada segi peluang perniagaan ataupun daripada segi keusahawanan ataupun juga kepada pendidikan. Dan ini memang merupakan satu-satunya boleh dikatakan yang telah diserapkan ke dalam bajet. Kalau kita tengok masa menghabiskan bajet, masa pengulungan bajet tu, ada juga menteri menyebut tentang SDG. Dan kebanyakan SDG ni memang mengikut istilah yang boleh dikatakan dalam komersial kita kata triple bottom line. So kebanyakan syarikat-syarikat sekarang ni memang mewujudkan modal perniagaan lebih lestari, lebih sustainable, bukan saja daripada segi resources yang mereka perlu tapi juga kepada impact kepada rakyat dan juga negara. Dan kalau kita tengok banyak juga telah diperuntukkan kepada social enterprises kali ini, dan social enterprises mungkinlah satu entiti perniagaan yang akan perbaiki dan akan digunakan untuk kebanyakan program-program masyarakat, di mana program-program intervensi ini bukan saja bergantung kepada peruntukan daripada kerajaan. Kita tak perlu bergantung kepada kerajaan sepenuh-penuh masanya. Mungkin kita boleh ada satu modul yang mana di kita kerajaan dan juga pihak swasta menjadikan satu program yang berada impact yang paling tinggi kepada masyarakat, bukan saja masyarakat India tapi saya rasa kepada negara kita sekali. Okey, Datuk, kita tak nak bahawa melihat ahli-ahli perniagaan, usahawan-usahawan ni hanya memikirkan tentang wang. Dan hari ini Dr. Kalawani membangkitkan satu isu iaitu generation gap yang wujud, yang wujud di kalangan masyarakat India, mungkin juga wujud di kalangan kaum-kaum lain. Jadi bagaimana selain kita ketepikan tentang usahawan, tentang wang ringgit, bagaimana agaknya Datuk sendiri melihat isu generation gap di kalangan masyarakat India ini? Sebab selepas Datuk jawab, saya perlukan Datuk P. Kamalanandan untuk melihat isu ini kerana ia ada kaitannya dengan jatuh bangunnya nanti blueprint pembangunan masyarakat India. Datuk. Mungkin apa yang Prof kata tadi itu, kalau Prof tengok daripada segi mungkin akademik lah, tapi kalau saya tengok daripada segi apa yang berlaku di segi komersial dan juga di pasaran yang bermasa ni, saya rasa keperluan tu dah berubah. Apa yang saya anggap sebagai keperluan untuk nenek moyang saya itu lain daripada apa keperluan saya. Dan keperluan anak-anak saya yang masih dalam belasan tahun tu lain. Dan aspirasi mereka tu pun lain. So bila aspirasi dan keperluan tu beranjak, kiblat dia beranjak, saya rasa apa yang kita memberikan kepada mereka tu akan juga beranjak. So kalau kita tengok, mungkin sebagai satu contoh, kalau 20 tahun, 30 tahun dulu, ada juga banyak daripada kaum India, bukan saja yang muda tapi yang juga yang sederhana dan tua tu, memang banyak-banyak pun dia nak perlukan satu peluang pekerjaan dalam kerajaan. Tapi sekarang bukan banyak juga graduan kita yang nak jadi bukan saja daripada kerajaan tapi juga telah berusaha untuk memasuki pasaran private. So saya rasa keperluan tu dah beranjak, dan mungkin sekarang keusahawanan juga telah menjadi satu perkara yang mana mereka lebih menceburi, dan keperluan tu bila beranjak, saya rasa masyarakat pun akan lebih tulus kepada pembangunan yang berlaku sekitar kita. Baik, saya pulangkan kembali kepada Datuk. Silakan. Okey, tentang generation gap, pemahaman generasi tua kepada generasi muda, saya setuju dengan pandangan Profesor Dr. Kalawani. Tetapi isunya sekarang bagaimana kita dapat memastikan generation gap ni dapat dikurangkan.
proses pemahaman. Ia serius? Ya, ada. Kerana betul kata sahabat saya, Datuk Dr. Kumararaja, keperluan masa dulu berbeza dengan keperluan hari ini. Harapan masa dulu beza, harapan hari ini beza. Bukan masa dulu, 20 tahun dulu. 20 tahun dahulu tidak ada satu aplikasi yang dipanggil WhatsApp ataupun Grab. Sekarang duduk rumah semua boleh order. Tapi generasi tua, bagi mereka boleh ke benda ni berlaku? Boleh. Kerana zaman berubah. Dan kita harus ada masyarakat yang dapat bukan saja menerima tetapi menyelam bersama perubahan ini. Dan tanggungjawab kita ialah untuk memastikan pemahaman ini disampaikan kepada semua arus masyarakat. Ini penting kerana yang paling penting adalah apa jua komunikasi ialah pemahaman. Mesej itu harus difahami oleh semua orang tanpa mengira agama, bangsa dan latar belakang. That means one message kena faham semua. So ini mungkin kita dapat mengambil usaha-usaha untuk proses pemahaman ini. Kita boleh kurangkan the generation gap. Aspek pemahaman ini sangat penting. Kerana saya tahu ada warga emas yang sangat senang untuk mereka bersama dengan sistem teknologi sekarang. Very active, social media, technology savvy. Tapi ada juga guru-guru yang hampir nak besar ini masih tidak dapat menjinakkan teknologi ataupun social media ini. Tetapi bagi kita tidak boleh duduk di belakang dan kata, this will be a problem. Tak boleh. Kita harus merangkum ataupun membuat satu sistem bagaimana orang dapat memahami semua ini. Dan ini merupakan tanggungjawab kita sama. Okey, Dr. Kalavani, generation gap yang Dr. masukkan, adakah seperti yang dijantakan oleh Datuk tadi tentang generation gap masyarakat warga emas ini tentang IT, ya, dengan kehidupan yang serba canggih menggunakan WhatsApp, menggunakan teknologi, ataupun generation gap yang berkaitan dengan budaya, kehidupan. Jadi kalau generation gap itu merupakan satu masalah, ia juga merupakan satu masalah yang besar bagi kerajaan untuk menyalurkan maklumat-maklumat yang terkini tentang dasar-dasar, tentang konsep keluarga Malaysia. Jika warga tua itu menolak segala konsep baru, ini bukan orang kata mazhab baru, tetapi ia satu dasar yang membawa kebaikan. Jadi bagaimana Dr. Kalavani? Tapi kita berehat dulu, baru doktor jawab selepas kita kembali dari berjeda seketika. Jangan ke mana-mana. Kadang-kadang satu tajuk itu nampak mudah, tapi bila mana kita membicarakannya, ia agak sukar. Kerana kadang-kadang saya terpaksa membuat sedikit pendirikan untuk melihat bagaimana suatu masyarakat, suatu kaum itu mengalami proses kejayaannya, berevolusi dengan apa yang telah berlangsung dalam tempoh yang lama. Namun pada hari ini, segala yang saya sediakan itu, saya ketepikan untuk sementara waktu kerana Dr. Kalavani tadi membaikkan satu isu, iaitu generation gap itu sendiri. Dan sebelum kita berhenti rehat tadi, Dr., satu soalan yang saya lambungkan, yang saya ajukan. Silakan Dr. untuk jawabnya. Mungkin pandangan Datuk berdua berlainan dari saya yang berada di arena bersama orang muda. Saya seorang yang sangat aktif dalam entrepreneurship. Saya sendiri adalah seorang entrepreneur pada tahun 2000. So saya spin off syarikat sendiri bersama rakan-rakan, kemudian memilih untuk menjadi seorang akademik. Jadi apa yang saya bawa di sini sebagai generation gap dalam kalangan kaum India, dia dalam ketiga-tiga kaum tu ada. Tapi dalam kaum Cina, mereka lebih percaya kepada perubahan zaman dan adaptability itu, ya. Adaptasi itu sangat bagus. Di mana berbanding dengan masyarakat Melayu dan masyarakat kaum India, kita ada satu binding dalam keluarga. Dan binding itu sebenarnya kini saya lihat sebagai seorang akademik dan juga seorang entrepreneur dan technopreneur trainer, mengekang mereka dari maju ke depan sebagai seorang anak Malaysia. Masih lagi kita ada belenggu perkauman yang kata kita nak berniaga. Katalah macam tadi saya kata, sekarang saya seorang berbangsa India tapi ingin membawa frozen food rendang dengan lemang. Apa pandangan keluarga? Apa pandangan masyarakat? Adakah saya akan berjaya? Jadi di sini bagi saya sebagai seorang entrepreneur, saya percaya rendang dan lemang ni mempunyai satu
kita kata ruang perniagaan yang besar. Jadi apa yang saya nak buat sekarang, saya nak ada rakan kongsi berbangsa Melayu. Ya. Dan saya ingin melihat halal ini satu keperluan. Apakah penerimaan keluarga? Adakah keluarga akan kata kalau go ahead? Ataupun are you sure? Ini yang reality saya bila saya melatih anak-anak muda sekarang. Dan generasi gap inilah yang saya utarakan di sini. Saya ingin melihat ibu bapa, datuk nenek, tak kira bangsa, mula menerima pandangan anak muda kita yang bersedia untuk bersama-sama mengharungi dunia perniagaan, pendidikan dan sebagainya bersama dengan rakan-rakan mereka, tidak mengira bangsa, agama dan sebagainya. Jadi Datuk Dr. Kumara Rajah mungkin ada pandangan yang sedikit berbeza, Datuk Dr. Saya balik kepada saya rasa penganjakan daripada segi keperluan Suhaimi. Saya nak balik kepada satu soalan anak saya pernah tanya dalam kereta sekali. Sebab kalau you tengok anak saya masih 12 tahun tapi dia tanya ada satu bank tempatan tu dia bagi satu tawaran sebagai tunai kepada mereka yang memberi aplikasi digital ni. So soalan dia tu, kenapa dia bagi sebagai tunai kalau aplikasi tu dia nak digital, kenapa dia tak bagi wang tu pun secara digital? So kita tengok kita ni memang saya tak rasa soal tawaran tu mungkin berbeza ataupun ada yang unik, tapi untuk pandangan dia tu nampak berlainan. Sekarang diorang boleh buat sekolah. Masa kita pergi sekolah, masa abang saya Datuk Kamlan datang pergi sekolah tu mungkin tak ada komputer pun. Tapi masa saya pergi ada satu komputer dalam pejabat guru besar. Sekarang semua anak ada aplikasi, bukan dalam bajet 2022 pun ada juga banyak tablet yang diberi kepada mereka yang perluan dalam B40. So balik kepada ni, cuma kalau you tengok kan buat masa ni remaja India dan juga belia India ni, kebanyakan soalan yang mereka tanya ataupun ada kerumitan mereka tu tak boleh faham kenapa kita masih ada kebanyakan polisi ataupun ada juga polisi di dalam kerajaan dan mungkin di dalam pihak swasta yang berasaskan kepada geografi, kepada kaum, kepada agama dan sebagainya. Bukan ke aspirasi kita di dalam wawasan kemakmuran bersama menjadikan satu iltizam tu, tak kira you datang daripada kaum mana ke, agama mana ke, dari segi fizikal mana ke, Sabah ke Sarawak, sama kita merata dan merayai kekayaan dalam negara Malaysia kita ni. So itulah aspirasi belia yang patut kita bridge dalam this generation gap yang sekarang kita bincang. Okey, jadi generation gap satu isu yang mungkin kita akan terus perpanjangkan selepas ini, bukan pada malam ini, tapi kita akan mencari satu slot lain untuk kita bicarakan. Dan dalam konteks yang lebih besar sebenarnya, kita juga melihat tentang plan pembangunan masyarakat India. Blueprint itu telah pun dilancarkan pada 4 tahun yang lalu, 2017. Ketika itu Datuk P. Kalmanan masih lagi aktif berada dalam kerajaan, ya. Dan kalau kita melihat tentang plan pembangunan masyarakat India, plan induknya 1974 pernah diperkenalkan, namun ketika itu dilihat sebagai gagal dan dilabelkan sebagai sama. 2017 Yang Amat Perdana Menteri pada ketika itu Datuk Seri Najib Tun Razak tampil dengan blueprint masyarakat India, dan selepas berlaku perubahan kerajaan, ia masih dikekalkan, ia tidak dibatalkan, ia diteruskan, dan kini selepas 4 tahun saya rasa ia perlu satu postmortem untuk melihat kembali, kerana perjuangan bangsa perlu ditentukan sendiri oleh bangsa atau kaum itu sendiri, selain daripada sokongan daripada pihak kerajaan sedia ada. Datuk. Benar. Saya terlibat dalam pengubalan Malaysian Indian Blueprint. Dan apabila saya kata saya terlibat, bukan saya seorang sahaja. Tapi itu apabila kita mewujudkan Malaysian Indian Blueprint ni, kita mendapat maklum balas daripada rakyat Malaysia keturunan kaum India. Secara overall, across political parties, badan-badan bukan kerajaan, akademik, ibu bapa, semua orang beri maklum balas. Sama seperti bagaimana kita wujudkan di education blueprint kita, plan pembangunan pendidikan Malaysia, 50,000 rakyat memberi maklum balas. Sama juga Malaysian Indian Blueprint.
So apabila dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa itu Datuk Seri Najib Tun Razak dan Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Zahid, ia merupakan satu dokumen yang mana saya sebagai Timbalan Menteri yang mewakili parti MIC, bagi saya itulah KPI saya. Aspek pendidikan daripada prasekolah hingga ke pengajian tinggi. Dan apabila Kerajaan Barisan Nasional gagal pada tahun 2018, Pakatan Harapan yang mengambil alih Teraju tidak melaksanakan apa-apa fakta ataupun maklumat dalam Pelan Pembangunan Kaum India, Malaysian Indian Blueprint. Kerana pada pendapat mereka, ialah MIB, Malaysian Indian Blueprint ini merupakan satu agenda Barisan Nasional MIC. Benar. Tapi kita hanya koordinate semua input. Kita menganjurkan sesi-sesi, tetapi maklum balas daripada rakyat. Kerana apabila kita lihat di sana, ada satu pelan perancangan yang cukup baik. Dan saya menetapi syarat bagi diri saya sendiri bahawa KPI saya, report card saya adalah berdasarkan kepada Malaysian Indian Blueprint aspek pendidikan. Maka saya ikut semua keperluan di sana. Dan sampai 2018, saya capai pelbagai kejayaan. Tetapi apabila 2018 dia tidak disambung, maka 2 tahun itu tergugat. Perancangan-perancangan lain pula mula datang. Walhal ada dokumen yang disediakan oleh rakyat untuk dilaksanakan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan kerana baru-baru ini, saya rasa lepas 2000 Kerajaan Perikatan Nasional dan hari ini Kerajaan Barisan Nasional dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Perpaduan Yang Berhormat Datuk Halimah Sadiq telah pun menyuarakan bahawa Malaysian Indian Blueprint ini akan dilaksanakan seterusnya. Bagi saya ini merupakan satu keputusan yang paling penting. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Presiden MIC Tan Sri Vigneswaran dan Menteri Sumber Manusia Timbalan Presiden Datuk Seri Sarawak, kerana mereka berdua telah mengangkatkan topik ini, subjek ini kepada Perdana Menteri dan Menteri. Dan kerana bagi saya segala keperluan, perancangan, masa dan outcome semua terbentang dalam Pelan Pembangunan Kaum India. Datuk nampak beremosi dalam hal ini. Benar. Kerana kita berusaha, kita bermesyuarat, berdialog, mengambil pelbagai pendekatan. Ramai academician seluruh Malaysia, IPTA, IPTS, rakyat. Siang malam kita berusaha mewujudkan satu dokumen lengkap dengan segala perancangan. Tetapi apabila sebuah parti politik lihatnya sebagai political bulletin, maka gagallah segalanya. Tetapi apabila kita lihat inilah dia cara yang terbaik untuk melonjakkan kaum India, because it was based on inputs from the community. Maka saya rasa sedih. Tetapi sekarang saya rasa selesa sikit kerana kerajaan telah mula mengambil balik Malaysian Indian Blueprint. Dan saya harap, bagi saya, walaupun saya pada 2018 gagal, tetapi saya sampai hari ini saya semak balik the Malaysian Indian Blueprint, tengok aspek pendidikan, apa yang telah buat, apa yang saya harus buat, dan saya masih teruskan apa yang saya boleh buat dalam apa jua cara yang saya boleh. Semoga berjaya. Terima kasih. Dan kembali bersama Datuk Dr. Kumaran Raja. Mungkin ini sebagai soalan saya yang terakhir. Untuk memajukan masyarakat India sendiri, apa usaha, apa selepas ini yang akan dilaksanakan oleh Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, dan bagaimana agaknya untuk meneruskan kesan dan juga memastikan blueprint masyarakat India itu sendiri berjaya dan disambut oleh pihak persatuan dan juga ahli-ahli dalam persatuan sendiri. Datuk, dan diakhiri juga dengan ucapan selamat difawali kepada mungkin seluruh anggota ahli gabungan Dewan Penjagaan. Silakan, Datuk. Suhaimi, saya rasa soalan yang tepat lah untuk mengakhiri program ni. Cuma saya nak bermula dengan jawapan saudara saya, Datuk Kamalan Rajan tadi tu. Kalau kita tengok Malaysian Indian Blueprint merupakan satu dokumen, masa tadi Suhaimi kata tu yang tahun 1974 tu, mungkin satu dokumen yang dituliskan oleh pihak swasta untuk masyarakat India. Tapi MIB ataupun Malaysian Indian Blueprint yang dilancarkan pada tahun 2017 tu merupakan satu dokumen yang ditulis ataupun digariskan oleh kerajaan untuk masyarakat India. Itu satu perkara yang penting. Sebab itulah kita ada ketekatan kerajaan untuk melaksanakan program ni, at least dalam kerajaan bawah masa ini, dan memang
macam tadi saya kata, ahli-ahli politik dan juga presiden-presiden parti-parti politik yang berasaskan kaum India ni memang menunjukkan kesungguhan mereka tu untuk melancarkan program Blueprint. Satu lagi, kalau kita tengok, kita mesti ambil kepakaran dan pengalaman yang kita ada dalam Malaysian India Blueprint dalam masa 4 tahun. Boleh saya katakan contoh tu untuk keusahawanan, ada tak program yang berjaya? Kita teruskan program tu. Ada tak program yang kita rasa mungkin tak tepati pada masa ataupun tidak berjaya sebanyak yang kita harapi? Boleh tak kita gugurkan program tu dan tambah baik dengan yang lain? Boleh tak kalau kita tengok satu program yang mungkin kita rasa berimpak tinggi tapi tidak menunjukkan kesan kedaya tahanan tu, boleh tak kita strukturkan balik dan susun semula cara kita mendekati program tu dan cara kita mendekati kaum India. Dan saya rasa dengan usaha-usaha sebegini, kita sebagai Dewan Perniagaan dan juga bekerja dengan tak kira daripada parti-parti politik ataupun kawan-kawan kita daripada NGO-NGO dan juga pihak-pihak swasta, memang nak mewawarkan perkara yang tak kira bajet 2022, tak kira rancangan Malaysia ke-12 ataupun wawasan kemakmuran bersama 2030 dalam masa 10 tahun daripada sekarang. Kita memang boleh menjadikan Malaysia sebagai satu negara yang berjaya dan merayakan kekayaan tu sesekali sama kita kalau kita beranjak daripada proses ataupun program-program yang berasaskan kaum dan agama kepada proses yang di mana keperluan dipertengahkan. Dan banyak juga program-program dalam masa bajet 2020 ni saya rasa memang menerajui hal tu. Ucapan Deepawali, Datuk. Ringkas. Dan saya ambil kesempatan ni untuk mengucapkan Deepawali, dan kesempatan ni bukan saja kepada warga bernama yang telah memberi peluang kepada saya dan juga mereka yang berada dalam studio, tapi juga kepada semua masyarakat kaum India khususnya dan semua masyarakat Malaysia yang merayakan Pesta Cahaya Deepawali pada tahun 2022, tahun endemik kita yang pertama, tahun 2021. Saya memang beranggap tahun 2022 tu memang satu aspirasi saya lah. Saya rasa kita memang satu tahun endemik dan memang kita moga berjaya dalam semua usaha kita ni. Baik, terima kasih Datuk, dan akhir sekali kepada Doktor sendiri memberikan satu conclusion tentang perbincangan kita untuk mencari penyelesaian sendiri bagi masyarakat India, kerana dalam sektor pendidikan itu boleh juga kita ambil pendekatan untuk sebagai satu faktor penolak dan juga faktor penyelesaian kepada seluruh kepada semua masyarakat, kerana pendidikanlah yang mampu mengubah nasib seseorang manusia dan juga mengubah modal insan bagi sebuah negara. Silakan Doktor. Terima kasih Syami. Apa yang saya lihat, pendidikan adalah asas fundamental untuk kita bergerak ke hadapan. Tetapi dalam dunia digital pada hari ini, saya rasa peluang itu perlu diberi kepada beberapa peringkat. Bukan terfokus. Blueprint itu tak boleh fokus semata-mata di tahap pendidikan sahaja. Kita juga harus melihat kepada bagaimana kita ingin membawa graduan kita yang sudah tamat dari apa yang saya lihat dan saya ingin utarakan pada masyarakat India, masih kurang mereka menceburi bidang penyelidikan di peringkat postgraduate. Siswaza ramai yang membuat master sarjana ni menggunakan kerja khusus. Kerja khusus ni dia tidak banyak beza dengan first degree sebenarnya. Dia satu kelaikan macam saya kata tadi, tertera pada kertas sahaja. Tetapi penyelidikan ini akan mengubah mereka, hidup mereka, cara mereka berfikir. Blueprint kita akan berjaya jika masyarakat India, kaum India di Malaysia bersedia untuk mendalami blueprint yang telah disediakan. Ringkas ucapan Deepawali daripada Doktor sendiri. Selamat Hari Deepawali kepada seluruh masyarakat Malaysia. Deepawali வாழ்த்துக்கள் அனைத்து இந்திய மக்கள், மலேசிய இந்திய மக்களுக்கு என்னுடைய Deepawali வாழ்த்துக்கள். Baik, terima kasih Doktor, dan juga akhir sekali daripada saya pun akan turut sama. அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். Malaysia Kudumpatin Deepawali nalwaltukal. Saya mengambil kesempatan inilah untuk mengucapkan selamat Hari Deepawali kepada keluarga Malaysia, dan saya berdoa agar kita sama-sama mencapai kejayaan, akan bersama-sama memenangi perang
terhadap pandemik COVID dan kita jaga kita. Terima kasih kepada Suhaimi dan juga warga bernama yang sentiasa bersama jemput saya dalam pelbagai talk show dan sebagainya. Dan saya harap kita dapat mengambil kesempatan ini walaupun Deepawali tahun ini hari ini, tapi kita akan raikan sambutan ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Datuk, terima kasih Doktor. Jadi terima kasih kepada anda semua kerana bersama kami di Ruang Bicara. Jadi kesempatan ini kami kru produksi juga mengucapkan selamat Hari Deepawali kepada bos kami Encik Arul dan juga warga kerja meja Tamil. Ya, selamat Hari Deepawali dan pastinya kita jumpa lagi dalam Ruang Bicara. Jumpa lagi.